Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar tahun 2 JKMP. Okey, ini merupakan satu video tutorial untuk makmal aplikasi terbantu komputer dengan kod kursus KKM2913. Okey, nama saya Hanafi bin Abdullah. Okey, untuk makmal aplikasi terbantu komputer ini, ia terbahagi kepada 3 makmal, iaitu makmal pertama Siemens NX-CAD. Ini kamu akan belajar basic design, kamu akan melukis sesuatu objek dan daripada situ objek 3D itu kamu akan membuat satu detail drawing lah dengan membuat dia punya detail dimension, section dan sebagainya lah. Okey, itu adalah lab pertama. Kemudian untuk lab kedua, Encik Muhammad Firdaus Elyasa, dia akan membantu kamu untuk membuat ataupun menjadi jurutunjuk untuk perisian Siemens NX-CAM. Di situ kamu akan mempelajari bagaimana untuk transfer lukisan 3D daripada perisian NX-CAD ke NX-CAM. Dan daripada situ juga kamu akan mempelajari teknik-teknik untuk pemilihan toolpath. Kamu juga akan membuat ataupun generate G-code lah dalam masa yang sama. Sebelum ini, untuk lab kedua ini, ia menggunakan software yang lama lah, iaitu Mastercam. Tetapi untuk semester yang akan datang ini, kamu semua pelajar tahun 2 amal aplikasi terbantu komputer, kamu akan menggunakan perisian kami yang terbaru lah, iaitu Siemens NX-CAD dan Siemens NX-CAM. Dalam software yang sama, kita boleh membuat dua jenis operasi lah. Untuk lab ketiga pula, lab yang terakhir, iaitu lab NC Code and Machining, iaitu kamu bila dah belajar ataupun dah membuat suatu setting toolpath, kemudian kamu generate G-code pada lab kedua tadi, kamu akan belajar menggunakan ataupun bagaimana kaedah untuk pengurusan ataupun bagaimana running mesin lah, untuk kita setting nak memotong ataupun menggunakan CNC machine dengan G-code ataupun kod yang kamu dapat tadi. Di sini Encik Muhammad Farid Hafiz kita akan menjadi jurutunjuk kepada makmal ini. Saya percaya yang anda semua telah dibekalkan dengan lab sheet, iaitu ataupun objektif setiap makmal yang kamu akan hadiri ini, iaitu di mana untuk makmal yang pertama ini kamu dikehendaki untuk membuat tugasan ataupun assignment ataupun laporan lah, di mana kamu dikehendaki untuk menyiapkan laporan itu mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pensyarah kamu nanti. Untuk tugasan, kita boleh rujuk ke bahagian 3 ni untuk report ni. So untuk kamu punya tugasan nanti, ia hendaklah merangkumi beberapa bahagian, iaitu cover. Contoh cover yang kamu kena buat adalah seperti inilah. Kemudian ada muka depan, iaitu logo UKM. Kemudian kamu kena nyatakan kod kursus, tajuk kursus, tajuk lab, tarikh, nama pensyarah kamu, iaitu yang menjadi penyelaras, dan nama-nama pensyarah yang lain lah. Okey, nama pensyarah yang mungkin kamu boleh letakkan di sini adalah mengikut siapa pensyarah yang mengajar lah kan. Penyelaras ialah Dr. Noor Shima antaranya, kemudian Dr. Abdul Hadi, Dr. Zaliha, dan ada di situ kemudian Prof. Cik Hassan. Kamu kena menyatakan mana-mana satu lah pensyarah yang sepatutnya tulis di report kamu ni. Okey, kemudian instructor name, nama jurutunjuk, iaitu nama saya, kamu boleh nyatakan di sini. Kemudian seterusnya group number ataupun nombor grup, nombor kumpulan. Okey, untuk assignment ataupun report makmal kamu untuk tugasan ini, kamu kena merujuk ataupun mungkin selepas ini pensyarah akan menerangkan kepada kamu sama ada ia perlu dilakukan ataupun disiapkan mengikut kumpulan ataupun individu. Kena ambil maklum lah,
Kalau secara individu, kamu kena letakkan nama kamu saja di sini pada kamu punya cover ataupun muka depan kamu punya report. Kemudian di sini pula ada bahagian introduction ataupun pengenalan. Kena ada objektif untuk kamu punya makmal, teori, reference, detail procedure. Kalau kamu tengok di sini ditulis complete drawing, assembly part, detail drawing, and boom. Boom ni adalah bill of material, iaitu rangkuman kepada semua part yang kamu akan lukis nanti, include screenshot of each step. So kat sini kamu kena nyatakan dia punya tangkap layar ataupun screenshot setiap langkah kerja yang kamu buat di sini, buat pada kamu punya tugasan nanti. Kamu kena nyatakan beberapa screenshot ataupun tangkap layar yang kamu akan lampikan pada laporan kamu, dan kamu akan terangkan sedikit sebut dia punya langkah kerja lah. Okey, kemudian bahagian seterusnya, section seterusnya, kamu kena kamu hendaklah meletakkan ruangan discussion, conclusion dan lab marking. Kalau ada lab marking rubrik ni, kamu kena letakkan lah. Okey, ini merupakan salah satu contoh lah untuk assignment ataupun lab pertama yang kamu kena buat untuk makmal aplikasi terbantu komputer ni. Untuk lab pertama yang Siemens NXCAD tu, kamu kena tukarlah ni, bukan menggunakan software Inventor lagi. Sebab kalau yang dulu kita guna software Autodesk Inventor, tapi bermula semester ni kita akan mempelajari software Siemens NXCAD. Okey, so kamu kena tukarlah di sini. Okey, macam dia punya requirement tadi, kamu kena tulis lab apa, tajuk, nama makmal, kod kursus, nama pelajar, grup dan tarikh. Okey, kalau di sini dia tulis dia punya content, ni merupakan contoh yang kamu boleh rujuk lah. Okey, kemudian dia masukkan chapter di situ, kamu boleh ikut di sini. Kamu janganlah copy paste dia punya ni. Mungkin kamu boleh tukar dia punya ayat ni mengikut olahan ataupun gaya bahasa kamu sendiri. Okey, kemudian dia ada chapter 2, chapter 3, objektif yang dia tulis di sini. Kemudian seterusnya dia ada tulis chapter 4, metodologi. Kemudian macam ni lah yang saya kata tadi. Keperluannya adalah kamu kena tulis beberapa langkah kerja disertakan dengan screenshot ataupun tangkap layar yang kamu perlu lampirkan pada assignment kamu. Dan di situ juga letakkan beberapa tangkap layar yang perlu. Okey, seperti yang ditunjukkan ini. Kemudian ditunjukkan dia punya cara untuk constraint. Okey, kemudian dia buat dia punya detail drawing, termasuk dilengkapi dengan ni lah, dimension dan pandangan sekali lah. Okey. Okey, kemudian discussion dan conclusion. Okey, kalau dia nak buat reference pun dia boleh letak lah. Kalau kat sini dia letakkan link YouTube yang kamu boleh rujuk nanti. Pada laporan itu juga kamu digendaki untuk melampirkan dia punya detail drawing. So untuk yang assignment ni kamu kena buat ni, so letakkan beberapa detail drawing yang perlulah. Kalau macam ni dia letakkan dia punya exploded view yang dilengkapi oleh boom. Yang ni kita panggil dia punya boom tu lah, bill of material tu kan. So nama-nama dia punya part number, nombor berapa item mengikut balloon ni. Kemudian dia letakkan juga detail drawing untuk sebahagian part. So part ni part yang pertama, ni part kedua, contoh dia letak di sini lengkap dengan dimension. Okey. Okey, ni habislah. So ni contoh kedua.
Okey, ni contoh kedua daripada kawan kamu ataupun senior kamu dahulu. Kamu boleh, mungkin kamu boleh rujuk lah. Mungkin yang ni markah dia tak terlalu tinggi macam tadi sebab dia punya lampiran dia sikit aja. Kamu boleh tengok di sini. Dia punya muka depan agak simple kat sini. Okey, dia punya introduction, dia tak ada content macam tadi. Dia cuma letakkan berapa screenshot. Dia punya cara kerja pun macam terus dia siap. Dia punya ni, dia tak tunjuk banyak ni. Kan dia kena tunjuk lebih sikit lah kan, dia punya cara nak buat apa daripada awal. Barulah kita nampak dia effort dia buat assignment tu kan. Dia punya nak jadikan part ni jadi rupa macam ni. Okey, kemudian di situ dia terus tulis dia punya discussion. Nampak tak banyak kat situ. Conclusion dia pun tak banyak. Okey, dia lampirkan dia punya detail drawing, part number ataupun part drawing kat situ lah. Untuk detail drawing lengkapi dengan beberapa dimension. Okey, dia buat tak banyak So ni merupakan rujukan kamu lah. Sebab ni dia markah dia tak tinggi ni. So kamu boleh tengok kenapa markah dia tak tinggi berbanding yang tadi. Untuk perisian Siemens NX ni, kamu juga boleh download ataupun muat turun ia melalui Siemens website, di mana kamu boleh menggunakan Google keyword lah. Kamu type saja NX Student Edition ataupun Student Version free download. Kamu akan pergi kepada website yang ini dan kamu boleh tengok di sini lah apa dia punya requirement dia, apa yang include in the trial, dan juga how to access. Kamu boleh tengok di sini. Kamu boleh klik pada link sini. Kamu kena sign up dengan account. Kamu boleh create account sendiri, create your own account, ataupun sign in your Google or LinkedIn account. Boleh guna mana-mana satu lah. Kemudian kamu kena confirm kamu Google email. Selepas itu kamu baru boleh gunakan ataupun download NX, install dan boleh start guna lah. Boleh mula menggunakan software NX. Okey, so kalau kamu tengok dia punya restriction ni, trial untuk version trial, dia punya watermark. Ia membezakan daripada yang academic package lah, yang seperti yang ada dekat Mamal Komputer ni. Yang kita ada kat sini memang academic package, dia memang kita dah beli lesen dia. Okey, so kat sini kamu boleh klik dia punya link yang tadi tu. So dia akan pergi pada link yang ini, pada website ini. So kamu boleh mula pada sini lah. Kamu boleh klik sign in to Google ataupun create account ke macam mana, dan lepas itu baru dibagi akses untuk kamu download dia punya software. Sebagai peringatan untuk pelajar yang ingin menggunakan perisian Siemens NX ni di makmal komputer JKMP Aras 2, kamu dikendaki untuk mengikuti langkah ini untuk run software lah. So pertama kali kamu kena klik start button ni. Kemudian kamu kena cari folder NX, folder Siemens. Kemudian kamu kena cari di sini tool, licensing tool, pada ikon ni lah. So kamu kena klik. So ini khas untuk penggunaan di makmal komputer. Saya rasa kalau kamu download yang student version tu, dia tak ada benda ni, sebab ni merupakan macam dia punya licensing activation lah. Kalau kamu tak on benda ni, software tu tak boleh run lah kira. So kamu kena klik pada bundle setting di sini. Okey, so bundle setting ni asalnya apa yang ada di sini ni, dia berada pada bahagian available. So kamu kena pindahkan di sini lah. So bila tadi saya dah buat kan, baru bila benda tu dah dibuat tadi, sebab benda ni asalnya bila dia dah buat sebelum ni, dia dah jadi default lah. Cuma benda ni perlu kamu double check untuk kamu pastikan apa available bundle ataupun lesson yang ada kat sini
mesti berada pada applied bundle. So kamu kena pindahkan dia punya license ni lah ke kawasan sini, baru kamu klik apply dan kamu boleh pangkah lah. So bila kamu pangkah ataupun tutup window tadi, baru kita boleh run software Siemens NX. Sebelum kita pergi lebih jauh kepada pengenalan perisian Siemens NX, saya ingin memberikan satu tips penting di mana kamu perlu memikirkan hal compatibility di mana perkara ini juga dihadapi ataupun masalah yang sama juga ada pada software-software yang lain, seperti contohnya AutoCAD, Inventor, masalah version di mana software ini tidak menyokong ataupun tak support pada lower version punya file. Maksudnya di sini kalau kamu guna version yang latest, jadi kalau kamu nak open file tu pada version yang lower version, dia memang akan ada masalah, tak boleh nak buka lah. Benda ni kamu kena ambil berat lah, kamu kena pandang secara serius lah, di mana version tu kamu kena check. So kalau kamu nak check version ni, kamu boleh klik pada tab file ni, pergi pada help dan pergi pada about NX. Ok, so version yang ada pada yang diinstall pada makmal komputer JKMP ni, so version dia adalah ni lah. So kalau kamu punya version tu lower daripada version yang ada pada makmal komputer ni, so memang bila kamu buka kamu punya file tu di makmal komputer, so memang dia tak boleh nak buka lah kalau kamu guna lower version. Ok, so kamu kena fikirkan perkara itu. Sebab saya pun dah cuba Google benda ni. So dia kata memang tak ada cara lah, kecuali kalau kamu tengok di sini dia ada bagi satu cadangan, kamu boleh follow lah dia punya ni. Mungkin boleh export file tu as non NX format. Ni kalau kamu nak cuba lah, tapi saya tak cuba lagi perkara ni. Sebab tu saya kata kamu kena ambil kira perkara di mana isu compatibility ni kamu kena fikirkan lah. Macam mana kalau kamu, contoh kamu nak gunakan ataupun nak buat kamu punya projek tu pada version student version yang kamu download, so kamu kena teruskan buat pada version yang sama saja. Ataupun kalau kamu bercadang nak buat di makmal komputer, kamu kena buat sampai habis tu di makmal komputer lah. Kami sentiasa buka makmal ni dari pukul 8 ke pukul 5 setiap hari, tapi bergantung kepada kelas, dan kamu boleh hadir ataupun melihat bertanyakan kepada kaki tangan makmal lah, sama ada waktu bila yang free, dan kamu boleh datang ataupun hadir untuk membuat kamu punya assignment ataupun projek yang diberikan. Kita memasuki bahagian pengenalan kepada perisian NX Siemens ni, iaitu kita akan mempelajari mengenali dia punya user interface lah ataupun antarmuka untuk perisian NX CAD ini. Ok, so pada bahagian atas ni, kalau kamu tengok di bahagian atas sekali, dia ada yang kita panggil di sini dia punya quick access toolbar. So pada bahagian atas ni dia ada macam-macam ikon lah. Kalau kamu tengok di sini, dia ada new, ada open button dan macam-macam ikon lagi yang kita boleh customize dia. Kalau kita nak customize ataupun kita nak tambahkan dia punya ikon tu, kita boleh klik pada toolbar option ni. Kamu boleh check kita boleh klik untuk tick ataupun check pada sini lah. Kalau kamu nak tambah dia punya ikon pada bahagian quick access toolbar ni, kalau kamu nak keluarkan ikon save, kamu boleh klik, dia akan keluar dia punya ikon save ni pada bahagian atas untuk memudahkan kamu buat kerja lah. So di sini kalau kamu nak buat yang lain, save as, kamu boleh keluarkan ataupun hide dia punya setiap button ni pada bahagian customize ikon ni. Kamu boleh keluarkan ataupun kamu boleh tutup dia punya ikon mengikut keperluan kamu, mana yang kamu nak gunakan. Ok, so ini pada bahagian quick access toolbar. Ok, kemudian pada bahagian tengah ni kita panggil di sini ribbon bar. Pada bahagian ribbon ni dia ada macam-macam lah. Kat sini ada ikon dan pada bahagian atas ni dia ada tab dia. So dekat sini kalau kamu klik, kalau kamu nak mulakan satu lukisan, kamu boleh klik new. Contoh ni contoh saya nak buat satu. Okey, setelah kamu klik new button, new model lah kan, ataupun kita nak buat satu lukisan baru,
So bila tertera macam ni, so dia punya tab button ni dia akan bertambah jadi banyak lah. Ada file, home, curve, surface, macam-macam lagi. Dan bila kamu klik pada setiap tab ni, dia punya ikon kat bawah ni dia akan bertukar mengikut keperluan ataupun tab punya section lah. So contoh kat sini dalam ribbon bar ni, so pada bahagian ataupun kita tengok di sini dia punya group dia dibahagikan kepada beberapa group construction, group base, ada synchronous modeling. So pada group, setiap group yang ada ni dia ada bermacam-macam ikon ataupun ribbon ikon yang kita boleh klik mengikut keperluan mana yang kita nak gunakan. So di sini kita boleh klik pada mana-mana satu lah. Kalau kita nak klik mula buat drawing, kita boleh klik pada mana-mana tempat untuk kita mulakan drawing. Okay, so pada sini dia tukar dia punya tab view ni. So dekat sini macam saya kata tadi, pada bahagian group section ni, ribbon bar dia akan bertukar mengikut di mana yang kita nak klik lah. Okay, so di sini seterusnya top border bar. Pada bahagian menu ni pun ada macam-macam lagi perkara yang kita boleh lihat nanti. So kita akan lihat dia satu persatu. Kemudian seterusnya ada resource bar pada bahagian kiri ni. Bahagian kiri ni pun kita boleh customize lah. Kita boleh keluarkan dia di bahagian kiri ataupun bahagian kanan mengikut kesesuaian kita. Okey, so pada bahagian resource bar ni pula dia ada bermacam-macam ikon lagi. Ada resource bar option, kemudian di situ ada assembly navigator, ada part navigator. So kita akan mempelajarinya dari semasa ke semasa kita membuat ataupun kita mempelajari software ini. So di situ juga ada roles. So untuk secara umum ataupun secara default yang kita akan guna adalah kita klik pada content dan klik pada role add one. Bila kita klik pada role add one ni, nanti dia akan mengeluarkan ataupun menunjukkan seberapa banyak ataupun add one role ni dia akan provide. Kamu boleh nampak lah, bila kamu berhentikan cursor ni, dia akan tunjuk apakah role add one yang ditunjukkan. Dia akan dia tunjukkan toolbar ataupun menu-menu yang secara menyeluruh lah, di mana kamu boleh gunakan ia nanti. Okey, seterusnya pada interface ni, dia juga ada di sini ditunjukkan pada bahagian bawah sini, dinamakan status line. So di sini kalau kamu tengok pada bahagian bawah ni, dia ada keluar dia punya macam status bar lah, ataupun prompt, dia punya command prompt ataupun display message. So di sini dia akan menyatakan paparan di mana apa yang boleh kamu lakukan ataupun apa keperluan yang kamu kena buat semasa kamu menjalankan sesuatu arahan. Okey, so kemudian di situ pada bahagian lain, di sini bahagian tab area lah, bahagian sini, bahagian atas ni. Kalau kamu buka beberapa banyak drawing, so dia akan bertambah mengikut beberapa banyak drawing yang kamu buka lah. So kalau tadi saya dah klik new drawing kan, so kat sini dia akan keluar pada nama yang default name ni. So nama dia model 1. Dia akan bertambah bila kita klik pada ataupun kita open new drawing. So dia akan bertambah lah dia punya tab di sini. Okey, pada bahagian kanan ni dia ada predict command. So di sini dia akan keluar beberapa command yang kamu biasa gunakan, kamu gunakan di sini. Dia akan keluar dia punya ikon ataupun command yang pernah kamu gunakan sebelum ini. So pada yang ruangan yang besar ni, seperti biasalah, dia punya graphic window, dan kamu pada ruangan yang graphic window ni kamu boleh lukis ataupun membuat beberapa sketching yang mengikut keperluan yang kita nak buat lah nanti. Okey, so pada bahagian kita rujuk balik pada bahagian ribbon tadi, ada bahagian tab di sini, bahagian atas.
Kemudian ada group, beberapa group, sketch, curve di sini, edit, dan setiap group ni dia boleh check ataupun uncheck apa yang kita nak keluarkan. Okey, so kita boleh reset, untuk kita reset lah kembali dia punya apa ikon yang keluar kan. Kalau apa benda yang kamu nak guna, kamu kena klik ataupun check pada setiap ikon yang kamu nak guna. So kalau kamu uncheck pada trim contohnya, so trim punya ikon dia akan hilang lah. Kalau kamu nak adakan kembali dia akan muncul. Okay, so pada bahagian sini kalau kamu nak cari apa-apa command yang perlu, kalau kamu contoh di sini kamu nak cari macam mana command nak trim kan, kamu type lah trim. So dia akan tunjukkan, dia akan tunjukkan beberapa command yang berkaitan dengan apa command yang kamu nak cari tadi. So kalau kamu search trim kat sini, dia akan keluar lah macam mana nak trim ke apa kan. So di sini dia akan keluarkan command itu. Okay, sebelum saya lupa kat sini, kalau tengok pada resource bar di kiri ni, dia ada web browser. Kalau kamu nak klik ataupun nak tengok cara-cara nak buat sesuatu ataupun tengok video pendek macam cara ringkas nak buat sketch, kamu boleh terus klik dan dia akan tunjuk dia punya In this video demo, ni. I'll sketch the profile for this Kalau revolved kamu tak column faham, kamu boleh support. search lah di sini. With sketch started, I'll select the front plane of the datum Ini CSYS contoh macam mana dia nak create a sketch. and start the profile Dia akan tunjuk. command. So To dia begin akan the profile, link pada I'll internet click a point on the dan horizontal axis. dia akan tunjukkanlah video yang berkaitan yang kamu cari tu. Okay, so kamu boleh search di sini contohnya. Kamu boleh search pada dia punya tutorial ataupun video pendek lah. Dia lebih memudahkan kamu. Okay, so kalau kamu nak full screen, kamu boleh full screen, klik pada ikon full screen di sini, dia akan menjadi full screen. So kalau kamu nak undo balik ataupun sekedar macam biasa, kamu nak exit full screen, kamu just klik balik pada ikon full screen tadi. So pada minimize, kamu boleh minimize. So kalau kamu klik minimize ni, dia punya ribbon ni akan hilang lah, dia akan hide. Dia akan jadi mengecil dia punya ruangan ribbon button ni, ribbon toolbar tadi. Okay, so seterusnya button help, kamu boleh klik ataupun nak cari help tu macam tadi saya kata tu lah, dia terus key pada web browser ni. Kamu boleh search apa-apa di bahagian sini dan dia boleh tunjukkan kamu macam mana nak, contoh kat sini klik dimension, contoh lah kan. So dia akan tunjukkan beberapa cara yang macam mana kita nak buat ataupun nak menjalankan sesuatu arahan tersebut. In this demo, let's look at creating and manipulating a basic sketch Contoh, line. saya klik line, sudah akan With the tunjuk line lah cara command line, open, nak buat I'll line. click a start location. Okay, so mudah kan? Okay, seperti mana yang pernah saya katakan sebelum ini, untuk makmal aplikasi terbantu komputer yang dijalankan sebelum ini, untuk lab bahagian pertama kita gunakan software Autodesk Inventor. Kemudian bahagian kedua, machining simulation, kita menggunakan software Mastercam. Okey, jika ada yang bertanya mengenai perbandingan software Autodesk Inventor dan software Siemens NX, jika ditanya pendapat peribadi saya yang biasa menggunakan software Autodesk Inventor. Software Inventor lebih mudah ataupun lebih straightforward untuk kita membuat suatu drawing 3D. Manakala untuk software ataupun perisian Siemens NX CAD, saya boleh katakan ia lebih mendalam, lebih true, lebih detail lah. Maksudnya setiap setting ataupun setiap proses sebenarnya banyak dia punya detail ataupun kita boleh panggil dia punya go through dia lah, lebih mendalam, dia lebih kalau tanya saya, dia tak berapa user friendly lah sebenarnya, bergantung pada preference masing-masing lah. Kalau ditanyakan dengan saya, software Inventor lebih saya suka gunakan kerana saya lebih biasa dengannya lah.
Tak tahulah kalau lepas ni, kalau kata saya dah biasa menggunakan software Siemens NX ni, mungkin saya pun akan lebih familiar lah kan, sebab kita menggunakan software ni, software tak kira lah untuk design ke simulation ke ataupun apa-apa software pun, kalau kita dah biasa dengan software tu, kita memang akan rasa lebih prefer lah, lebih suka guna suatu software tu kan. Okey, apa yang boleh saya katakan di sini untuk kelas tutorial ni, saya cuma menunjukkan bahagian ataupun menunjukkan beginner ataupun untuk basic. Jadi kalau yang lebih nak mendalami software Siemens NX ni, saya sarankan untuk belajar lebih dalam lah, sebab dia memang macam saya kata tadi, dia memang lebih go through, dia memang lebih detail, dia macam-macam yang kita boleh buat dengan software ni. Sebab software ni macam saya kata sebelum ni, dia boleh buat guna untuk CAD, boleh buat untuk design, boleh guna untuk simulation pemesanan CNC. Kita boleh nampak dia punya cara pemotongan, macam software yang kita guna sebelum ni, macam Mastercam lah kan, yang sebelum ni punya. Untuk NX juga boleh digunakan untuk proses CAE ataupun analisis. Kamu boleh gunakan untuk subjek, contoh finite element dan sebagainya lah. Dia lebih banyak kita boleh gunakan pada software yang sama. Bagi yang berminat untuk mempelajari software ni secara lebih mendalam, kamu boleh merujuk ataupun menghadiri kursus yang mungkin ditawarkan di luar, ataupun kamu juga boleh belajar secara online ataupun melihat pada website ataupun laman web YouTube lah. Kalau kita tengok YouTube, macam-macam kita boleh search dan kita boleh tengok ataupun mempelajari mengenai software NXCAD ini. Ini adalah satu channel yang saya create untuk memudahkan pelajar merujuk ataupun mempelajari video tutorial yang saya sediakan, yang saya handle lah ataupun yang saya kendalikan menjadi juru tunjuk. Untuk tahun 1 saya ajar ataupun saya menjadi juru tunjuk untuk subjek grafik kejuruteraan untuk AutoCAD, dan tahun 2 yang saya kata sebelum ni saya gunakan software Inventor pun saya buat punya video tutorial. So untuk memudahkan kamu selepas ini, kamu juga boleh merujuk video yang saya akan buat untuk software ataupun perisian NXCAD ini dalam channel yang saya buat ni. So kamu boleh search lah nama saya ni, dan kamu boleh mengikuti video tutorial saya melalui channel yang saya sediakan ini.